Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Nabi Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mu'allim Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, fafahimnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibal safina wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Menjadi satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam untuk memberi salam banyak kali ketika bertemu dengan para sahabat baginda, dan sunnah tersebut tidak dipopulerkan. Mari kita hidupkan sunnah yang mudah tetapi mungkin di dalam zaman lalu tidaklah menjadi satu amalan kita pada hari ini, sedangkan sangat ringan saja, tidak berat. Sambungkan untuk kali yang ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada dari pengurusi majlis kita pada pagi yang barakah ini, yang berbahagia Tuan Komander Syukri bin Muhammad Yusof, pengarah Dios, nak sebut macam mana? Dios Pasha. Saya takut salah sebutan tersebut. Para pegawai kanan, pegawai dan anggota seluruh pekalan PLDM Pulau Indah ini, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya bila bersama dengan PLDM jadi terkesima sekejap, sebabnya dia nombor satu paling bersih, paling bersih. Kasut pegawai dia pun warna putih, tak pernah kotor kan tuan. Tapi kena cuci selalu, ya. Kemudian pakaian mereka sangat kemas, hentak kaki kawat itu tak kuat dengan, kan? Saya pernah tanya kenapa hentak kaki tak kuat. Saya kata kalau hentak kaki kuat tak ada kapal senior. Rasanya itu satu perkara yang mitos. Hari ini kita bertemu, alhamdulillah. Tuan-tuan jangan buat muka ketat pula, kan? Saya bila paling bimbang ialah bagi ceramah kepada anggota ataupun para pegawai dan panglima komando. Muka memang tak boleh tahan dengan muka. Muka pecah ke semua, kan? Pecah. Saya ingat pengalaman pertama saya memimpin mulai mereka. Satu orang dari, sekarang saya fikir dia dah jadi mungkin saja dah sekarang, ataupun dah naik lagi. Waktu tu dia pakaikan mikrofon. Tadi saya ingat terkenang tu bila tadi ada pegawai kita pakaikan mikrofon. Waktu tu saya tengok dari kelingking dia terkoyak nampak tulang. Saya kata, tuan, tak sakit ke tu? Ya, sikit je sakit, sikit je. Bila kena malam tadi. Dahsyat, ya. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan berjuang untuk mempertahankan tanah air, khususnya PLDM. Kita punya kita sebut apa, ya, laut kita, perairan kita beri satu tumpukan gemuruh bersama kita, insya-Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini saya nak dengan izin komander kita bagi ada satu sesi soal jawab. Kerana bila saya lihat Isra' dan Mi'raj antara fakta dan mitos, ya,
Dan sepanjang bulan Rajab inilah perbincangan yang cukup dahsyat, ya, perbincangan yang cukup hebat. Kita mukadimahkan untuk pagi ini, jika tuan-tuan bawa handphone, boleh buka dua surah, ya. Surah yang pertama ialah surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni cerita peristiwa Isra. Isra. Surah yang kedua, surah Isra ni surah yang ke-17. Surah yang ke-17 cerita tentang peristiwa Isra dan cerita tentang macam-macam benda lagi, antaranya waktu salat, ya. Surah yang ke-17 cerita Isra ayat pertama. Sedangkan cerita tentang Mi'raj ada pada surah yang berikutnya, iaitu surah An-Najm. Surah apa? Surah An-Najm. Surah Najmi, ya, ada nama Najmi dan ada. Itu surah dia. So, mana Najmi yang tak tahu? Surah An-Najmi, ya, surah yang ke-53. Eloknya kita ada paparan slide, tapi saya mohon maaf juga, saya lupa nak tanya kepada PA saya, ada slide disediakan paparan LCD atau tidak, minta maaf. Tapi tak apa, hari ini kita free flow sahaja, ya. Jadi kita tenang dan relax. Surah Al-Isra ayat yang pertama, ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu cerita tentang Isra. Apa makna Isra sebenarnya? Siapa tahu makna Isra? Perjalanan apa? Perjalanan itu betul? Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik. Al-Isra artinya adalah perjalanan malam. Perjalanan malam. Ya, bila cerita perjalanan malam, kita duduk dalam auditorium berawan ini, kita mula nampak mata pun malam-malam. Biasa dah tu. Itu belum Mi'raj lagi. Itu Isra. Nampak puyuh kan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, saya sebab hari ni minta maaf tak bawa duit. Selalu ada duit, ya, yang adalah sikit-sikit kita akan bagi hadiah duit. Hari ni kita kelam kelimbut dari semalam di Putrajaya balik ke Bangi, tak bawa. Jadi tak ada hadiah-hadiah. Hari ni tuan-tuan claim sendiri, ya. Okay. Al-Isra adalah perjalanan malam. Untuk tips semua tentera laut kita ni, ya, walaupun kita ada tentera darat juga di sini, kita ada kakak dan sebagainya, macam-macam lah perkhidmatan. Al-Isra ini satu perkara yang sangat luar biasa, ya. Kerana perjalanan malam, Allah mulakan dengan menyebut kalimah Subhana. Kalimah apa? Subhana. Bila Allah sebut Subhana, Allah nak bagi satu indikator, ya, satu tanda aras bahawa kita jumpa kat mana-mana Subhana, ya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un dan sebagainya, ya.
kita akan letak satu benda dalam minda kita, ini bukan kisah biasa-biasa. Ya. Ini bukan cerita yang benda-benda karut maut, bukan mitos. Ini bukan mitos, ya. Ini satu fakta. Tapi dia bercampurlah macam-macam benda. Ya. Kata anak muda hari ini bukan perkara yang kaleng-kaleng, kata mereka. Bukan perkara biasa, ya. Subhana membawa arti Maha suci Allah. Maha suci Allah, Maha dahsyat Allah. Dan kita dengar cerita Al-Isra wal Mi'raj bukan pagi ini je. Bahkan kita dengar, saya ambil paling mudah tahap 2, ya. Tahap 2 ni darjah 4, umur 10 tahun. Sekarang berapa umur tuan-tuan dan puan-puan, ya? 30, 40, ya, 40-an dan sebagainya. Tolaklah 10, 30 tahun kita dah duduk dengar peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wa imma di mana-mana tempat pun telinga kita tak akan sunyi. Masuk bulan Rajab, inilah dia perkara yang jangan ditinggalkan. Saya pesan sungguh-sungguh, jangan tinggal benda. Anak-anak kita sampaikan peristiwa ini. Karena Maha suci Allah, kata Allah Subhanahu, Maha suci Allah Alladhi, dia yang bukan ramai-ramai, dia yang esa, dia yang tunggal. Dia yang buat apa? Asra, telah memperjalankan bi'abdihi, dengan seorang hamba dia. Allah Ta'ala sebut dia yang memperjalankan dengan seorang hamba dia. Betapa dahsyatnya Nabi kita itu, pangkat yang cukup hebat. Allah panggil hamba. Allah tidak sebut binabihi, tidak sebut bisafihi, tidak sebut bihabibihi, tidak sebut birasulihi, ya, sama ada dengan rasulnya. Allah Ta'ala tak sebut dengan kekasihnya, tak sebut dengan yang dipilihnya, tak sebut. Allah Ta'ala sebut apa? Dengan seorang hambanya, bi'abdihi. Tak ramai yang pergi malam tu, dia seorang aja. Di kalangan siapa? Namanya manusia. Di kalangan siapa? Makhluk yang macam kita, tetapi tak sama macam kita. Tolong ingat, kerana tuan-tuan dan puan-puan adalah termasuk dalam kumpulan yang menjaga keselamatan, ketenteraman. Saya kerap kali, bukanlah cerita ni astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, nak cerita menjadi rujukan, tidak. Selalu bahagian keselamatan, pasukan keselamatan, ya, sampai kepada pegawai-pegawai tinggi akan call tanya, perkara tu, perkara ni macam mana. Ada yang meresap masuk dalam minda, fikiran dan jiwa perangai anggota-anggota keselamatan negara kita. Ya, dahsyat ni, ya. Jadi kita kena faham sungguh-sungguh tentang akidah. Allah Subhanahu Wa Taala dia yang esa, dia menggerakkan pada waktu malam seorang completely. Kita sebut Malaysia senang suka. Di Malaysia ni senang suka 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi tuan-tuan duduk di laut jadi 12 jam malam. Macam nak anggut tapi nak geleng. Mana satu? Ya. Kalau di perairan 12 jam malam, 12 jam siang. Laut Malaysia. Laut luar Malaysia lain lah. Lain. Satu batu nautika berapa kilometer? 1.82 buat 20 mazhab. 1.852 kilometer. Ya, 1.852 kilometer. Okey. Baik. Jadi pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul yang sebut tadi juga, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa kilometer Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Boleh tanya Syekh Google Ibnul Yahud. Dia mesti tahu jawab. Hari ni untuk guru setengah, sikit-sikit Google. Ada setengah tu mazhab dia panggil mazhab, saya sebut WhatsAppi ya, mazhab WhatsApp. Kan. WhatsApp. Ada mazhab YouTubian. Sikit-sikit di YouTube ni cakap ni ustaz YouTube, ustaz WhatsApp dan sebagainya, macam-macam. Jadi hari ni kalau tak sahih jangan share, jangan kongsi, ya. Baik.
Hadirin hadirat rahimakumullah, hampir kalau kira betul-betul lah ya, 2000 kilometer. Mungkin tuan-puan kalau letak jangka tolok tu dapat 1000 lebih je. Tapi dia bukan berjalan straight dari Makkah ke Masjidil Aqsa, tak. Ya. Masjidil Haram artinya masjid yang mulia. Masjidil Haram artinya masjid yang mulia. Masjidil Aqsa artinya masjid yang terjauh. Masjid yang terjauh. Jarak pembinaan masa Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ada berbagai riwayat. Antaranya yang paling jauh ialah 400 tahun. Berapa ratus tahun? 400 tahun. Macam-macam pendapat. Yang gaduh bab tu, ya. Yang pastinya dua-dua masjid tu dah ada dah sampai hari ini. Kita kenal Masjidil Haram, ya. Kita kenal Masjidil Haram. Angkat tangan tuan-puan yang telah sampai ke Masjidil Haram. Saya doa semua sampai, tahniah yang dah sampai. Alhamdulillah. Tak sebut amin tu. Amin. Doa bagi Jumaat ni barakat. Baik, kita tahu dalam Masjidil Haram ada satu binaan nama Ka'bah Musyarrafah atau Baitullahil Haram, ya. Tapi Masjidil Aqsa ramai orang keliru. Apa yang kita selalu nampak bila dicerita tentang Palestin? Satu bangunan yang kubahnya warna kuning, warna emas, ya, warna emas. Itu bukan Masjidil Aqsa. Tapi binaan tersebut dalam Baitul Maqdis, tapi dia bukan Masjidil Aqsa. Apa nama dia? Qubbatus Sakhra. Cuba kita tebuk nama dia. Qubbatus Sakhra. Qubah bahasa Arab, Qubbatus Sakhra, ya. The Domes of Rock. The Dome of Rock. Apa dia The Dome of Rock? Dia kubah, di bawah dia ada batu yang mengikut Nabi naik ke langit. Cerita-cerita naik ke langit semua. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alladhi barakna hawlahu, yang kami telah berkati kawasan sekitar. Bila kita terpikir dekat mana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah satu tempat, ya, yang hari ini kubah dia warna hitam. Kubah dia warna hitam. Dan dindingnya dipenuhi dengan penuh kesan peluru, letupan bom terletakkan di sana sini. Dan di bawahnya ada terowong yang sangat besar menunggu masa untuk menenggelamkan Masjidil Aqsa. Adapun ada satu lagi pandangan, dia kata apa? Semua itu adalah kawasan Masjidil Aqsa, yang itu adalah Baitul Maqdis. Sama seperti Masjidil Haram, itu adalah disebut sebagai Masjidil Aqsa, ya. Jangan gaduhlah bab tu. Semuanya telah pun selesai. Cuma yang ada sekarang ni akidah kita. Siapa boleh terima, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita cerita tentang pergerakan di laut, di udara kita sebut supersonik. Kalau pergerakan paling laju di laut ni ada istilah dia. Ada istilah paling laju. Super apa dia sebut? Super water jet. Saya tak tahu. Kalau saya tanya water jet, saya pun tengok tu, ataupun jet lain lah. Agak-agak apa kelajuan Nabi, ya, bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu malam patah balik. Bukan kat situ aja. Kemudian datanglah ayat yang berkaitan dengan Mi'raj, ya. Saya pagi ni oleh kerana free flow, terkesima tak tahu nak cerita yang mana satu. Sebab terlalu banyak Nabi, pergerakan Nabi berlaku selepas Isya. Isya di Masjidil Haram, Tuan Syukri, kita selalu Isya di Masjidil Haram kurang lebih dalam jam berapa? 7.30 lah kita kata. Jam 7.30, ya. 4.30 dah masuk subuh.
Ya. 7.30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 jam. 9 jam kita nak kisah dalam tempoh 1 jam 20 minit. Tak boleh pergi. Karena setiap pergerakan Nabi itu, Nabi ada kisah dia yang cukup dahsyat, yang berlaku bukan sekadar di bumi, tapi berlaku di langit. Isra, perjalanan malam. Malam ni siapa nak mengeteh boleh ajak kawan dia, jom Isra je. Ya. Kalau ada isteri tanya, abang nak ke mana malam ni? Nak Isra sekejap. Kita isteri tersebut. Ni kesan daripada ceramah Isra Mi'raj. Ya. Kita katalah dia nak pergi depan dia pun baru nak depan. Baik, apa pula makna Mi'raj? Mi'raj daripada kalimah al-uruj. Sebab kita sebut ramai-ramai al-uruj. Al-uruj ni ialah pergerakan naik seperti tak sama, tuan-tuan jangan ingat sama. Ya, bukan elevator tapi escalator. Ya, escalator. Elevator lift, escalator tangga tu. Dari satu tingkat langit ke satu tingkat ke satu tingkat. Tuan-tuan mesti dapat poster. Poster yang tunjuk gambar. Ya. Macam mana saya nak bagi contoh, boleh pinjam foto lain. Sebab dia orang tak bagi tertarik lagi. Contoh contoh. Selalu poster yang kita dapat adalah poster yang dia buat begini. Di sini Masjidil Haram. Ya. Di sini Masjidil Aqsa. Dan dia buat dekat sini Sidratul Muntaha. Saya nak bagi tahu salah, ni tak betul. Ni salah. Ni Makkah, Masjidil Haram, Baitullah. Ni Palestin, ya, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dia letak di sini Sidratul Muntaha. Tuan-tuan pernah dapat poster tu? Dia buat Isra, Nabi kat sini Isra, kat sini Mi'raj. Salah. Tak betul tu. Itu bila saya tengok tajuk mitos, ada benda yang kita boleh kongsi. Sebenarnya yang betul, ya, kedudukan Sidratul Muntaha, ya, bukan di sini, tapi dekat sini. Baitul Ma'mur dekat sini, bukan dekat sini. Kerana kedudukan Baitul Ma'mur 90 degrees dengan kedudukan apa nama ni? Baitillahil Haram, Baitullah, ya. Dan nak bagi tahu juga, ya, nanti dia akan datang akidah kita Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Kena bagi tahu ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang original. Jadi Nabi naik Mi'raj satu langit ke satu langit ke satu langit ke satu langit. Dan kedua-duanya peristiwa yang sangat luar biasa. Baik, Mi'raj, kita pergi laju sikit. Mi'raj berlaku juga pada malam yang sama. Tapi ada 18 ayat yang menceritakan tentang Mi'raj. Bermula suratul Najm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi kata Allah bintang bila dia jatuh. Semua orang pernah tengok dia bintang. Kamu tuan-tuan di tengah laut, lagilah selalu tengok. Saksikanlah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kau tak pernah perhati langsung bintang di laut. Tengok laut, dia tak tengok bintang. Maklumlah nama pun tentera laut kan. Dia tengok laut. Hadirin rahimakumullah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kata Allah. Bukanlah kawan kamu, teman kamu. Baik, saya nak sebut nama Nabi, nak dengar satu auditorium ni bergema dengan selawat. Kita bagi cergas sikit kali ni, ya. Cergas kali ni. Ma dhalla sahibukum, bukanlah sahabat kamu semua yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kuat. Tak macam tuan-tuan tengok World Cup baru ni. Tak sama kan. Ada yang sedih kerana CR7 kalah, ya, dibenamkan oleh Maghribi. Dan ada yang penyokong-penyokong yang tertentu bila dia tengok pemain yang dia cukup minat, Messi dan sebagainya, jadikan gol,
Dia punya sorak tu tuan-tuan, anak tekak keluar masuk lagi. Kalau kedai maklai tu, dia punya skrin LCD gerak ke belakang, patah balik depan. Sebab gelombang suara tu punya dahsyat. Tapi kita belum tahu mereka akan bersama-sama pimpin tangan kita ke syurga. Lelaki yang kita nak sorak dengan selawat pagi ini, lelaki ini confirm akan pimpin, tuntun, bimbing, bawa, tolong selamatkan kita daripada jahanam, neraka ke syurga Firdaus yang abadi. Baginda adalah Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersalawat, ya. Atas kapal banyak-banyak bersalawat, confirm Islam, insya-Allah. Dia bukan cerita benda gaul, kata Allah. Dia tak mimpi pun, dia tak nyanyuk, dia tak maman. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bukan cerita ikut hawa nafsu dia. Macam kita mimpi, lepas tu tambah sikit cerita dalam mimpi, ya. Kawan kita pun jadi takjub. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang dia sampaikan adalah wahyu yang telah diwahyukan Allah kepada dia. Hadirin rahimakumullah, kita selalu dengar dah dua benda ni, tapi langit yang Nabi naik pertama, kedua, ketiga, Jibril boleh teman sampai langit ke-10 saja. Langit ke berapa? 10. Ke-10 saja. Langit ke-10 saja. Inda Sidratil Muntaha, ada dalam surah An-Najm. Dekat situ Nabi lihat rupa Jibril yang sebenar-benar. Lalu bila sampai langit yang ke, kalau kita sebut, ya, nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, langit pertama jumpa Nabi Adam. Saya nak terus pergi langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim. Selepas langit ke-7, naik langit ke-8, jumpa siapa agak-agak langit ke-8? Ya. Dekat langit ke-7, dekat langit dunia, Baitul Izzah, ya, tempat Quran dihimpun. Naik sampai langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim. Di situ ada Baitul Ma'mur yang saya sebut tadi, Baitul Ma'mur. Baitul Izzah langit dunia, Baitul Ma'mur langit yang ke-7. Nabi lihat langit yang ke-7, 70,000 malaikat, 70,000 malaikat akan tawaf keliling anti-clockwise Baitul Ma'mur. Cukup 7 kali pusing, mereka akan masuk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar-keluar. 70,000 lagi datang, tawaf lagi, masuk, tak keluar-keluar. Betapa banyaknya, dahsyatnya malaikat yang Allah cipta. Dan makhluk paling banyak adalah malaikat yang duduk dalam Baitul Ma'mur, tak keluar-keluar setiap saat, waktu, ketika, sehingga bila? Hatta yaumul qiyamah, sehingga hari kiamat. Naik, Masya Allah, tabarakallah. Nabi nampak, hadirin hadirat rahimakumullah, berapa langit lagi? 8, 9, 10. Baik, perkataan sidrah artinya apa? Sidrah artinya pohon bidara. Al-Muntaha, yang terakhir sekali. Pohon bidara yang terakhir sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nabi tak boleh nak bayangkan betapa dahsyat dan indahnya. Langit ke-8, langit ke-9, langit ke-10, Sidratul Muntaha. Nabi melihat bagaimana indahnya, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, qalam tak boleh kita nak buat macam tulis pen, tapi Nabi mendengar bunyi lerekkan qalam ataupun pena. Tapi tak sama macam kita lerekkan pen, kita pensel kita, tak sama. Tak sama, jangan duduk bayang sama. Tapi Nabi dengar, dibuat dari cahaya dan sebagainya. Dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nabi naik lagi, Nabi nampak kursi yang kita dah baca ayatul kursi, cukup besar, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam kursi yang kita duduk ni, tak sama. Naik lagi, jumpa arash, ya, yang didukung, ditanggung oleh 2 atau 4 malaikat. Betapa dahsyatnya arash tersebut. Saya tak boleh nak buat simbol bagaimana, begini ke, begitu ke. Kerana apa? Cukup dahsyat arash tersebut. Lalu Nabi bagi tahu, apa yang aku lihat itu, arash itu punya dahsyat besar.
diibaratkan hilqah atau bulatan cincin. Tuan-tuan yang pakai cincin, boleh tak tidak yang pakai cincin? Pakai? Pakai tengok jari. Yang perempuan tengok cincin tu kata Nabi, dibaling ke atas bumi, begitulah yang aku lihat. Yang kulihat ibarat cincin itu adalah bumi, dan keseluruhan bumi itu kamu tengok, tak dapat kamu nak ukur betapa luasnya dia. Itu ibarat arasy dengan bumi. Maksudnya Nabi duduk di puncak tertinggi, lihat kedudukan bumi, satu dot daripada cincin tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di Sidratul Muntaha, ini nak cerita benda-benda dahsyat semua. Jibril kata, kat sini saja ya Rasulullah, aku nak berhenti kat sini. Nabi kata, kau tadi dari Makkah, kau dengan aku. Nabi gerak dengan apa? Tadi saya tinggalkan beberapa persoalan. Saya beritahu supersonik, kelajuan yang kita boleh dapat di udara. Di laut, tadi sahabat kita beritahu super water jet. Tak apalah, bubuh lah apa pun. Kalaulah pergerakan Nabi, pergerakan apa? Pergerakan cahaya. Swiss auditorium kita, Swiss lampu ni di mana? Control room. Kau dekat tepi-tepi dinding. Ni tepi ni. Tepi ni. Tutup je Swiss ni. Kena tutup je. Oh, ada lagi. Lagi sedap tidur. Tuan-tuan tengok jam. Tengok jam, tengok dekat saat. Tengok jam dekat bahagian saat. Nanti tuan buka serentak lah, buka serentak. Okay, ready? Tengok jam. 1, 2, buka. Berapa saat? 1, 2. Yang 2 tu sebab dia Yang 2 nak tadi itu jadi sebenarnya Tuan Firzi, cuba tutup satu lampu. Satu je, okey. Lampu tu sekarang kita buka. Jangan kira yang lak tu kan. Dia lak tu tak sampai even in 1 second. Dia sebut a fracture of time. Kita suka dengan kita punya KD apa kita? Sultan Abdul Aziz Shah. Okey. Kita nak suka dengan pergerakan kapal laut kita, tak boleh. Supersonik, tak boleh. Walaupun kerajaan Perancis, kerana laju tu dia nak ambil perkataan Mi'raj, dia buat satu fighter jet nama Mirage. Nama Mirage, bukan F, bukan Hornet lah, Mirage. Tak boleh lawan kerana a fracture of time. Nabi naik satu kenderaan, memang nak sebut apa istilah dia cukup dahsyat lah. Tak ada istilah boleh guna. Binatang tersebut ada nama, namanya Burak. Burak tu tuan-tuan bukan Vespa. Bukan. Ada orang tu naik Burak. Bukan macam Vespa. Burak ni daripada kalimah barqun. Sebut kalimah tu. Barq tu adalah kilat. Saya suruh buka lampu tadi tu, nak tengok kelajuan cahaya, kelajuan cahaya, velocity of light yang diberi dengan nilai C. A fracture of time. Walau tuan-tuan boleh suka, dia lebih laju daripada tu. Lebih laju dan bergerak dalam bentuk lurus, bergerak dalam bentuk lurus. Cukup dahsyat. Dan kata Nabi, Burak yang aku naik. Sahabat tanya, Burak tu macam mana ya Rasulullah? Binatang syurga, Nabi kata. Binatang syurga tu macam mana perjalanannya ya Rasulullah? Nabi kata, sejauh mata mau memandang, dia dah sampai di sini. Tuan-tuan, sejauh mata memandang, dia dah sampai di sini. Kalau Burak tu hidup di dunia ni dan dia pergi ke KLIA, sekarang KLIA 1, KLIA 2, dia tengok kapal terbang penumpang
Ataupun tak kisahlah fighter jet sekalipun, di mana-mana camp TUDM, dia nak take off tu, saya nak borak tu ketawa, terbahak-bahak dia. Dia hege-hege nak terbang. Yalah, gear reverse pun tak ada. Tapi terbang tak ada gear reverse lah. Sahabat saya pernah dia kena getah dengan apa namanya tu pilot. Dia masuk dalam kokpit ya. Pilot ni gurau dengan dia. Tepi sikit kepala kau. Kenapa Captain? Tengok cermin pandang belakang dia pun tepi sikit. Kepala ke tepi sikit lagi. Captain, mana ada cermin? Habis tu yang kau buat kenapa? Saya nak bersih ya. Kemudian nak panas injil, mengeram, tak terbang lagi. Tak terbang lagi. Nak terbang bergegar. Bergegar. Burak bergerak, kata Nabi, sejauh matamu memandang. Tuan-tuan kalau tengok Pulau Batu Putih, tuan-tuan tengok, burak dah sampai. Burak dah sampai. Kita baru apa namanya, kipas kapal tu baru pusing. Dia dah sampai. Awal lagi dia sampai, dia dah tidur dah kat situ. Tuan-tuan, burak, kata Nabi, kalau depan itu ada bukit, kaki belakang dia akan tinggi. Depan ada bukit, kaki belakang dia tinggi. Depan ada gaung, kaki depan dia akan panjang, kaki belakang pula akan pendek. Kata Nabi, tak terasa. Kita hari ni bila kita cerita tentang borak, kita tak boleh nampak macam mana keadaan orang barat cuba buat. Mereka buat filem Star Wars. Mereka buat filem apa lagi? Iron Man, Star Trek lebih tepat. Ya, Star Trek lebih tepat. Macam mana pergerakan kelajuan cahaya sampai. Ya, cukup dahsyat. Tuan-tuan, kita pun boleh juga dapat kelajuan tersebut bila kita tidur. Biasa. Jadi benda yang nak cerita dekat bumi, waktu tu orang terkebil. Ustaz, macam mana keadaan jasad Nabi? Takkah bercerai seluruh atom-atom yang membina jirim dan jisim tubuh Nabi? Tak. Inilah benda yang disebut Subhana, Maha Suci Engkau ya Allah, luar biasa. Baik, sampai di Sidratul Muntaha, Jibril kata, cukup ya Rasulullah, aku tak boleh teman lagi tau. Inilah perhentian terakhir aku. Nabi kata, dari langit pertama kita nak, bahkan dari Mekah engkau dengan aku. Sebab apa? Pada langit yang ke-10 kata boleh naik lagi atas. Ya Rasulullah, kata Jibril, ya, tempat ini adalah tempat terakhir makhluk. Selepas ini aku tak tahu apa akan terjadi ya Rasulullah. Silakan Tuhan, pergilah lagi. Tempat tak boleh sebut. Kita nak kata tempat, dia ada waktu, dia ada masa, dia ada ketika. Di mana berhentinya masa, waktu dan ketika, tempat kan tak ada lagi. Ya, kata Jibril, tidak ada pernah satu makhluk yang pernah melepasi Sidratul Muntaha. Kalau aku gagahkan, kata Jibril, untuk melepasi Sidratul Muntaha ini, engkau tak akan lihat lagi dah selepas ini temanmu yang bernama Jibril. Aku yang dibuat daripada cahaya ni akan lebur ya Rasulullah. Hanya engkau sahaja yang mendapat betapa dahsyat kemuliaan. Pergilah lagi ya Rasulullah. Nabi pergi untuk apa ya? Untuk dapat benda-benda yang hari ini kita buat setiap waktu, ketika. Fardunya ada berapa? Waktunya ada berapa? 5 waktu. Kita buat ujian sikit, naikkan pangkat, soalan ini mesti masuk. Fardu salat ada berapa? 5. Rakaat salat sehari semalam tak ada musafir ada berapa? 17. Waktu salat ada berapa? 5. Waktu salat banyak tu berapa? Baik, kita undi je. Ada 5 orang bersedia. Okay, kita undi je. Saya speaker dulu.
Kita undi. Siapa kata waktu salat ada 5? Angkat tangan. Takkan dia angkat situ. Waktu salat ada 5. Kita undi. Soalan ni soalan. Siapa setuju waktu salat 5? Angkat tangan. Solat apa yang dimasukkan Ustaz? Bagus. Ini cukup dahsyat lagi. Salat fardu. Waktu salat fardu ada 5. Siapa setuju angkat tangan? Saya angkat 2 Ustaz. Yang tidur pun angkat juga. Okey, siapa tak setuju 5? Saya lihat tak setuju 5. Nama Syafiq. Ya. Berapa? 7. Dia tak tidur dari awal dia tak tidur. Ada berapa waktu salat? Pada pandangan saya Ustaz, waktu solat ni kita ada 24 jam. Waktu solat ni contoh macam Zohor 1.27 hingga masuk asar 4.50. Dekat situ ada banyak masa untuk kita melakukan sesuatu solat tu. Bagus. Terima kasih bagi tepukan. Jawapan dia betul, tapi tidak tepat. Guru saya pesan, jawapan setiap orang semua betul, tapi darjah berbetulan itu berbeza-beza. Yang tak angkat tangan tadi, jangan bohong, mereka dah tulis. Tapi nak mengaku dengan tidak. Yang tak setuju 5 tadi, ada berapa? Jelipi. Ada berapa? Tadi dia sedangkan Syafiq begitu ada banyak kan tadi. Berapa banyak tu? Bukan? Okey, kalau betul saya transfer 100 dari account dia. Nak tanya saya Google. Tanya tak apa boleh tanya. Waktu salat ada dalam surah Al-Isra. Waktu salat bukan 5. Fardu salat betul 5. Fardu salat 5. Kita salat subuh pagi tadi. Kalau sekolah saya selalu suruh angkat tangan siapa tak salat subuh. Mustahil tiada yang tak salat subuh. Mustahil, kecuali yang cuti je. Jangan lelaki-lelaki, perempuan aja. Kalau ada cuti lelaki-lelaki kena cek jantina semua. Waktu solat ada 3. Berapa waktu solat? 3. Fardu solat ada berapa? 5. TLDM dengan TUDM mesti tahu ni. Cukup tepat, selalu cukup tepat ni. Paling mudah lah. Dua apa namanya, khidmatan ni. Ya. Tentera darat jarang-jarang. Kalau ada rezeki dia nampak. Ya. 3 waktu salat. Kat mana dalil? Surah Al-Isra ayat 78. Siapa tak setuju? Kita berdebat. Yalah Ustaz, saya umur 30 tahun lebih Ustaz. Pagi ni baru dengar waktu salat 3. Ini sebab perdebatan dengan Kasim Ahmad. Dia menang. Ustaz kita corot waktu tu. Dia tunjuk ayat Quran. Ustaz kita bela nak jawab ayat. Ustaz ni duduk keluar dalil innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh-sungguh salat itu telah difardukan kepada orang mukmin kitaban dengan kefarduan mawquta, waktu-waktu yang tertentu. Kasih Ahmad kata tu dalil ada waktu. Waktunya dalil kat mana? Kasih Ahmad kena ke? Siti Kasim. Kasih Ahmad ni anti hadis. Ceramah kita boleh ditonton di luar. Anti hadis. Dia tolak Quran, dia tolak hadis. Dia tak mau terima. Dia kata dia nak pakai Quran aja. Okey, tak apa, pakailah Quran. Dia kata waktu solat 3. Saya dah ulang banyak kali supaya ingat. Waktu solat berapa? 3. Macam tak setuju. Siapa tak setuju kan? Satu orang tak setuju. Terima kasih. Bersetuju untuk tak bersetuju. Itu tanda berani.
Waktu salat Allah sebut suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tidak jawab. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tiga jawab tu. Fardu ada berapa? 5. Macam mana fardu 5 waktu 3? Fardu masuk pada waktu yang pertama. Allah Ta'ala sebut kita boleh kira macam-macam, tapi dari ayat ini kita nak kira berpandukan dalil Quran dulu. Dirikan solat ketika duluki syams. Duluki syams artinya zawal. Zawal artinya apa? Gelincir matahari. Matahari tegak, dia gelincir. Tadi saudara kita sebut gelincir matahari 1.30 minit. 1.30 dia bergerak saja. Gelincir ke sebelah timur ke barat, utara atau selatan? Yo, ini barat tak tahu mana. Barat ini. Matahari gelincir timur barat. Barat. Gelincir saja ke barat, akan ada bayang di kacau. Ada bayang di timur. Bayang di timur. Ada bayang di timur masuk fardu zuhur. Ini objek. Ini barat. Ini timur. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita Isra Mi'raj, cerita saintifik. Benda sains boleh terima. Tiba-tiba kita kata tak masuk akal, mitos. Sebab itu nak bagi fakta. Okey. Gelincir ke barat, bayang ada di zuhur masuk. Bayang sikit dah kira masuk zuhur. Janganlah bayang itu dikira 1 saat. Ya. Bayang 1 darjah pun dah besar sangat dah. Ya. Baik. Zuhur masuk. Tadi saudara Syafiq kata sampai pukul 4 berapa? 4.50 dia bagi waktu. 4.50 bayang akan jadi lebih dari saiz objek. Katalah ni 20 cm. Bayang 21 cm. Bayang 21 cm masuk waktu asar. Salah, bukan waktu asar. Fardu asar. Sembahyang subuh tadi usalli fardu zuhri ke usalli waqta zuhri? Sebutlah waktu. Kan? Saya sebut sembahyang subuh, saya sengaja bawa lafaz salat zuhur. Semua pakai ikut. Usalli fardu subhi, usalli fardu zuhri, usalli fardu al-asri, usalli fardu al-maghribi. Tak ada kita sebut usalli waqtal isya. Ada? Jadi waktu pertama dipanggil waktu siang, bermula dari gelincir matahari ila ghasaqil lail, sampai masuk malam. Dalam waktu pertama ini ada 2 fardu. Waktu pertama bahagian 1, ya, ketika bayang melebihi objek masuk fardu apa? Zuhur. Bayang lebih 2 kali ganda ataupun sekali ganda lebih dari objek masuk fardu asar. Bila masuk maghrib, kita tak tengok bulan, kita tengok matahari juga. Bila terbenam matahari, masuk maghrib. Terbenam matahari, fardu yang kedua, ketiga, waktu kedua, fardu yang ketiga masuk waktu maghrib. Waktu malam pertama masuk maghrib. Bila masuk isyak, hilang mega merah di langit. Okey, berapa? 40. 8.40 boleh tengok mega merah di langit hilang. Waktu yang kedua masuk fardu yang keempat.
Waktu ketiga, wa Quran al-fajr, jelas terbit fajar. Bukan terbit matahari, tapi terbit fajar. Fajar adalah biasan cahaya matahari. Masuk satu lagi fardu. Fardu 3 waktu. 5 jangan kalah debat. 3 waktu, 5 fardu. Sebab itulah dalam fiqh, ketika kita musafir ataupun dalam fiqh dalam keadaan tak musafir, tuan-puan boleh buat. Sekejap lagi kita bincang. Boleh himpun solat, namanya jamak. Jangan silap sebut. Jangan baris kasrah, jangan baris di bawah. Peristiwa berlaku tahun 1994, seka dalam ingatan saya. Kita ada program waktu tu, majlis tadarus Al-Quran, ya, di negeri Terengganu. Ada orang Ganu? Angkatan orang Ganu. Baik. Sampai di satu tempat, kita nak solat jamak dan qasar. Satu orang pakcik ni, dia kata, saya tak turun lah sebab saya dah jimak. Satu bas bukan ketahu tuan-tuan, satu bas jadi blur. Waktu bila dia jimak, dia duduk atas bas. Ini istilah fiqh yang semua kena tahu. Baik. Kita boleh jamak solat hanya 3 waktu ni aja. Dan kita boleh jamak salat dari 5 fardu bahagi 3 waktu ni. Macam mana nak bahagi? Zuhur dengan asar boleh hanya buat selepas gelincir matahari dan sebelum terbenam matahari. Maghrib dengan Isyak boleh buat pada waktu malam sebelum terbit waktu fajar ini tak boleh buat waktu-waktu lain, tak boleh jamak himpun dengan waktu lain kecuali waktu fajar sahaja, solat subuh. 3 ni sahaja. Macam mana nak buat jari kita? Buat macam ni mudah. Zuhur, asar, maghrib, Isyak, subuh. Benda ni datang dalam peristiwa apa? Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa lain tak ada. Satu punya dahsyat, Allah Ta'ala jemput melepasi langit ke-10 untuk terima wahyu. Aqimis salat, dirikanlah salat. Bukan benda main-main. Kerana itu kita sebut as-salatu mi'rajul mu'min. Ikut saya baca hadis ni ramai-ramai. As-salatu mi'rajul mu'min. Apa artinya? Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kita lupa dengan dunia kita. Allahu Akbar subuh tadi, ya, 6:20. Kita lupa. Kita tak ingat dah benda lain yang kita ingat. Ya Allah, aku sedang berdiri solat menyembahmu, ya Allah. Aku yang maha lemah, Engkau yang maha kuat, ya Allah. Aku yang maha hina, Engkau yang maha mulia, ya Allah. Aku maha rendah, Engkau maha tinggi. Bukan kerana tempat, tapi darajatmu maha tinggi, ya Allah. Tapi perempuan cakap sedanglah saya solat pun bukan setiap masa khusyuk. Nak mengaku je, tak usah ada bohong. Tapi nak ikat, aku solat, ya Allah. Aku sedang solat, ya Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Teringat apa? Rotek mati. Kalau rotek bukannya dia tengok lagi dekat kita punya cermin. Rotek tengok dekat mana? Handphone dah sekarang. Lesen renew tak renew, tengok kat mana? Handphone. Allahu Akbar. Bila boleh balik kampung tak? Allahu Akbar. Yang tak kahwin lagi, ya, tarikh pertunangan dah tetap dah ni, ya, bos tak lulus lagi, ya, Allahu Akbar. Bonus masuk lagi dah, ya. Allahu Akbar. Bila nak dapat kapal baru. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi benda yang cukup dahsyat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, hadiah dari Sidratul Muntaha. Tak apalah nak sebut Sidratul Muntaha, sebutlah. Tapi Jibril tak boleh melepasi dah dari saat tersebut. Allah bagi salat. Bila sebut as-salatu mi'rajul mu'min, orang tersebut boleh mi'raj. Dia lupa segala yang lain. Dia rasa ni'mat dan ni'mat dan ni'mat. Peristiwa Isra' Mi'raj untuk hiburkan Nabi, untuk bagi Nabi gembira.
Kenapa perlu Nabi gembira? Tahun yang berlaku Isra Mi'raj adalah digelar Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Dua tunjang utama, tonggak paling kukuh yang duduk sokong Nabi meninggal tahun tersebut. Pertama yang meninggal, Sayyidah Khadijah meninggal. Selang 2 hari, ada riwayat kata selang sehari, ya, Abu Talib meninggal dunia. Habis, orang yang selama ini menggadai bukan hanya sekadar harta, tapi jiwa untuk Allah dan Rasulnya, meninggal. Nabi sedih. Tak cukup dengan kesedihan tersebut, Nabi pergi ke Taif untuk nak dakwah orang Taif. Mereka baling Nabi bukan dengan batu sahaja, apa sahaja yang mereka boleh baling termasuk najis, maka baling Nabi. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, yang kepung Nabi daripada luka, badan dia pun turut luka. Kata Zaid, aku kepung di depan, mereka baling daripada belakang. Aku ke belakang, mereka baling dari sisi kanan dan kiri. Lalu bagaimana aku nak selamatkan kekasih Allah? Ada batu yang tertancap di cheekbone Nabi ni, tulang paling tinggi di sini. Batu yang tajam tertancap di sini. Nabi cabut batu tersebut, keluar darah membuak-buak dari pipi Rasul yang suci, sehingga darah tersebut seluruh badan mengalir sampai ke telapak kaki Nabi. Nabi berjalan hingga capal Nabi berbunyi. Macam mana nak tahu bunyi cecair yang berada di antara telapak kaki dengan capal? Saya tak boleh nak bayangkan, tapi cuba-cuba nak tasyabuh. Mungkin sama. Keluar bilik air, pakai slipper, macam tu bunyi dia. Cerot-ceret macam tu bunyi dia. Punya dahsyat darah Nabi. Hingga malaikat nama Akhsyabain yang jaga gunung Ganam di Taif offer dekat Nabi untuk membenamkan penduduk Taif seperti mereka pernah buat kepada penduduk Sodom dan Gomorrah, iaitu Sodom dan Gomorrah, kaum Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, jangan, mereka adalah umatku. Ya Allah, ampunkan umatku, mereka tak mengetahui. Nabi balik sampai satu tempat, Nabi bacakan satu surah, ya, jin-jin berkumpul pada waktu itu. Jin berkumpul. Mereka mengatakan, kami pernah dengar bacaan ini, seperti mana kami pernah mendengar zaman Nabi Allah Musa. Bayang Nabi Musa sampai dengan Nabi kita 1000 tahun. 1000 tahun nak sampai dengan Nabi kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, jin-jin ini masih hidup. Mereka perlu Islam. Nabi balik ke Makkah dalam keadaan sedih tersebut. Selepas waktu Isya, ulama ada sebut tanggal 27 Rajab. Berbeza-beza pandangan ulama. Jangan gaduh juga Pak ni. Peristiwa Isra dah berlaku dengan sempurna. Jibril datang menjemput Nabi. Selesai Al-Isra wal Mi'raj sebelum waktu subuh tanggal pagi 27 hari bulan Rajab, 2 hingga 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Intipati cukup banyak, tapi yang Nabi terima paling dahsyat adalah solat. Solat punya jauh Nabi terima. Tempat tertinggi, sebut tempat tu bukan bahasa dia, tapi nak sebut apa lagi kalau dah Sidratul Muntaha itu paling tinggi dah, tak boleh melepasi malaikat. Hanya satu makhluk, kata Jibril, tak ada sebelumnya dan tidak akan ada selepasnya kecuali engkau ready untuk selawat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjaya sampai untuk terima satu ibadah namanya salat. Tiba-tiba kita tidak hargai salat. Tiba-tiba kita main-mainkan salat. Saudara Syafiq tadi sebut dengan begitu detail. Dia kata masa banyak, memang masa banyak. Sebab Allah punya sayang kita bagi salat ni. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Boleh himpun, ya, boleh bagi kurang. Puasa boleh puasa, nak masuk Ramadan. Saya nak puasa sekelah hari je hari ni, macam waktu 7 tahun dulu. Umur 7 tahun boleh. Esok saya cover lagi setengah, sampai tu jadi 1. Bahasa apa sesuai kita nak sebut dia. Salat daripada 4 boleh jadi berapa? 4 boleh jadi 2. Wih, 4 boleh jadi 3. 4 boleh jadi 2. 4 apa? Satu tuan-tuan tanya 4 apa sekarang? 4 rakaat boleh buat 3 rakaat? Jangan buat 1,5. 2 rakaat? 2 juga Ustaz. Tapi ada salat yang 1 rakaat. Nama salat apa?
Witir. Itu bukan fardu. Bukan fardu. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Punya saya Allah Taala bukan sekadar bagi kita diskaun rakaat salat, bukan sekadar bagi kepada kita diskaun lagi boleh himpun zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tak boleh. Okey, Allah Taala bagi kalau tak boleh berdiri boleh duduk. Kelajuan kapal KD SAAS ni ya, Sultan Abdul Aziz Shah ni, bila paling laju ya, open note paling laju 45. paling laju Bidang tahu. Alam memang macam kaufan laju dia. Alam lah jadi start dia defend dia tak boleh pula. Malah. Tahu dah cakap macam ni. itu yang dahsyat dia tu kan. Dahsyat nama KD Sultan Abdul Aziz tapi Subhanallah. dia duduk standing. Kapal di laut ni kalau paling laju lah, kita boleh solat tak atas tu? Boleh berdiri? Paling laju boleh berdiri? Tak hoyong ayam? Pegang, insya-Allah. Okeylah, naik sampah lah. Naik sampah. Boleh berdiri? Boleh. Kadang tak boleh duduk pun kena bang. Tetap kena solat. Tak boleh solat, baca tak boleh tak? Baca nak sebut Allahu Akbar, nak mula solat tak boleh. Mulut tak boleh buka dah. Tapi fikiran masih ada, ingatan ada, ya. Mata boleh lihat. Solat guna pergerakan mata tak boleh buka, mata tutup. Mulut tak boleh buka. Tapi ingatan masih ada. Duduk terkujur, tetap kena solat. Masalah guna ingatan. Wuduk tak ada sebab tak boleh nak dapatkan air. Mustahil lah kalau di laut tak dapat air. Tapi di udara kita tak boleh wuduk di dalam tandas macam kita wuduk di rumah kita. Tak boleh. Mengamuk kan stewardess tu. Kalau kita pergi haji kadang meleleh-leleh keluar air. Makcik-pakcik tu angkat kaki letak dalam sinki. Nak basuh kah? Itu yang boleh angkat lah. Bawa botol air mineral, ambil wuduk. Kita suruh pakai spray tanah dia. Tetap kena ambil wuduk. Tak boleh ambil wuduk, dia boleh guna tayamum. Tak boleh tayamum, dua-dua tak boleh dapat. Dia tetap kena salat. Nama salat hormat waktu. Punya dahsyat salat. Tapi astagfirullah, kita tinggalkan juga. Nabi bergerak cukup jauh nak terima salat. Hingga Nabi nak wafat, Nabi pesan kepada keluarga dan sahabat, as-salah. Amalan paling dahsyat yang dihisab pada hari kiamat. Pertama-tama Allah akan hisab. Kalau tak ada amalan tu, Allah tak mau tengok amalan lain. Namanya salat. Dahsyat. Dan ini bukan mitos lagi. Nak terima aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nak terima ayat ini ya, nak terima kefarduan salat ini, Nabi pergi tempat terjauh, melepasi pokok sidrah atau pokok bidara terjauh. Nama sidrah tu nak bagi tahu satu pohon yang cukup dahsyat. Nak gambar pohon tu saja berejam-rejam ya. Nabi kata cukup indah pohon tersebut. Cahayanya bergemerlapang. Pucuknya ya cukup dahsyat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya ketika dalam perjalanan tadi ya, nak kongsi kepada tuan-puan, nak bagi faham daripada sudut sains perbandingan. Ini kesimpulan supaya akal kita boleh terima bahawa Nabi naik kenderaan yang sophisticated. Katalah dalam kereta saya tu ada lipas, memang ada lipas tu. Dia sampai di pangkalan TLDM Pulau Indah ya.
lipas tu turun. Berhenti jap tadi, lipas tu turun. Lipas turun, dia jumpa dengan lipas di TLDM Pulau Indah ni. Mustahil lah tak ada lipas kat sini. Bohong. Lipas TLDM pun tanya dia, tak pernah tengok kau pangkat apa? Pegawai pun dah, LMP pun dah. Baru masuk nak interview. Datang dari mana? Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra berapa kilometer? Dekat 100 juga. Pukul berapa bertolak tadi? 8. Sejam je sampai. Tak jam ke tadi? Jam. Teruk dah, dia tahan. Berapa kelajam kau bawa tadi? 150, 140. Mengarutlah kau. Kan, tercabut sayap kau ni. Tercabut hilang kaki lipas dah berapa? Abang tengok tu 6, 8 tu lampah tu kan. Dia potong. Dia kata aku bukan terbang, aku bukan jalan kaki kan. Aku naik satu kenderaan yang boleh bawa laju macam tu. Lalu pelik ke lipas TLDM ni nak terima? Tak pelik. Pelik ke? Tak pelik. Tak akan merasa pelik. Itu baru lipas dari Bandar Seri Putra ke Pulau Indah. Mau lipas tersebut duduk dalam fighter jet. Berapa kelajuan tadi? 1,000-2,000 kilometer ya, sejam. Perempuan kita nak kapal terbang persiaran tu ya, kapal terbang penumpang lah, bukan cerita kargo ataupun fighter jet ni. Kita nak kapal terbang penumpang tu pun kelajuan dia 1,000 kilometer sejam. Boleh hulu kepala keluar. Bukan dekat gigi tercabut, kepala tu pun tercabut kan. Kadang-kadang saya tengok dia orang buat filem bila terbuka pintu kapal terbang, tengok kat dalam tu macam orang tak bergerak kan. Kartun kan. Benar mengarut. Tapi hadirin rahimakumullah, kelajuan tersebut kita rasa tak pelik bila ada kenderaan yang hebat. Dan kenderaan tersebut juga tak pelik, tak akan boleh melepasi langit ke langit, melainkan min aqtaris samawati wal ard kan, kata Allah. Fanfudu, kamu boleh pergilah. La tanfudu, kamu tak boleh pergi illa bisultan, kecuali kamu ada kekuatan, ada kekuasaan, ada power boleh pergilah kata Allah. Jelajahlah langit bumi. Jadi nak cerita benda yang hari ini kalau orang tak boleh terima, gunakan permisalan. Tadi saya gunakan permisalan lipas ya. Ada satu tempat lepas habis ceramah, satu orang pegawai datang tu tepi. Macam mana boleh bagi contoh lipas? Saya kata, itu guru saya bagi contoh dulu. Saya ambil balik pada guru saya. Dia kata saya tak pernah terfikir Ustaz. Dulu Isra Mi'raj pada minda saya, benda yang saya beriman, saya dengar, saya beriman. Saya tak pernah lihat, saya beriman. Saya tak boleh nak fikir, tapi saya beriman. Tapi hari ni Ustaz, bukan iman itu hanya dengar nak beriman. Ilmu yakin, ada ilmu yang bawa keyakinan. Ilmu yakin, saya melihat dengan keyakinan. Sebab apa? Lihat kelajuan jet dan sebagainya. Ada kenderaan yang cukup dahsyat. Yang ketiga, saya hakul yakin, benar-benar iman. Kenapa? Hari ini kita terima salat dan kita tetap salat, dan salat ini akan kekal yaumul qiyamah. Jadi amalan pertama yang dihisab. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya nak berhenti di sini untuk dengar sesi soal jawab. Tak banyak isi pun yang cerita pagi ini, sebab benda yang kita duduk ulang lah. Cuma beberapa perkara yang mungkin benda-benda yang value added, nilai tambahan. Jika ada soalan, saya minta untuk bertanya kepada saya, dan mana yang saya termampu kita akan jawab. Yang tak termampu saya beritahu saya tak tahu ya. Mesti ada soalan. Paling-paling kurang ada 3 soalan. Orang hebat-hebat sebab belum time, saya nak berhenti waktu dia tadi. Sila. Soalan yang bukan Isra Mi'raj pun tak apa. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pagi Alhamdulillah Ustaz. Saya pegawai satu Periwan, pegawai markas Pusat Yoga Nasional. Sebab Ustaz Ufa kata bukan soalan Isra Mi'raj, aku boleh kan? Ya. Ustaz, malam ada viral
katakan tentang ada seorang ni yang Allah ni, dia mengatakan berkaitan dengan sains. Dia kata sekarang ni sains wujud ni adalah untuk ajaran syaitan, dia kata. Kan, dia kata mana-mana dia kata tak betul, sains ni tak betul, dia kata. Sebab bila kita belajar sains ni adalah kita belajar kewujudan apa? Syaitan, dia kata. Jadi saya tanya pendapat Ustaz, adakah benda itu betul atau tidak? Terima kasih Tuan. Tuan Perwira satu beri nama? Irwan. Tuan Irwan. Saya nak jawab soalan ini pada versi yang kita semua boleh terima. Dengar elok-elok. Sains tidak bercanggah dengan Al-Quran. Sains hendaklah dibenarkan oleh Al-Quran, bukan sains membenarkan Quran. Okey. Sains adalah membawa maksud kajian. Sains itu bawa maksud kajian, ilmu yang mengkaji sesuatu. Tuan-puan boleh macam hari ni tuan-puan pun dapat sains tentang cerita tentang geo, sains tentang geo. Geo tu apa benda? Geo tu apa benda? Tuan-puan buat perkataan geo dekat sini. Tiba-tiba geo tu nak tak apa. Geospatial, tuan-puan letak nama geospatial. Kan? GPS apa GPS? Global Positioning tak. GPS guna pun sesat. Kalau nampak yang ketat tu senyum sikit. Guna pun sesat. Kan, lalu belakang rumah orang, kan, tepi jamban orang, tapi pun nak lalu dalam dia. Okey. You cerita bumi. Ni benda, ada benda setan, ada benda bukan setan. Baik. Air. Profesor Masaru Emoto dari Jepun tahun 2000 dia karang satu buku nama The Truth Power of Water. Astagfirullahaladzim. Dia orang Jepun. Dia kata air ni hidup. Dia ahli sains. Dia kata air ni hidup. Dia pakai hidrografi. Ya, dia pakai hidrologi. Bukan hidrologi kajian air, hidrografi tempat cerita tentang air, semua dia pakai. Cerita air dia pakai. Dia kata air hidup. Macam mana orang kata prof kata air hidup? Dia bukti. Dia ambil air, dia tuang dalam gelas. Dia kata dekat air tersebut, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu apa? Maksudnya? Terima kasih banyak-banyak. Dia ambil air, letak. Tengok bawah mikroskop elektron, jangan tengok mikroskop dalam kita punya makmal sekolah tu, tak nampak. Nampak dalam mikroskop elektron, air tersebut membentuk kristal heksagon dan ada cahaya yang keluar cukup cantik. Air yang sama disebut banzai. Apa maksud banzai? Dia maki air. Dia ambil air tu, tengok bawah mikroskop elektron, heksagon yang dia nampak waktu dia uji tadi tu dah rosak, jadi krepot. Dia ambil balik, dia sebut I'm sorry. Dia I'm sorry. Bahasa Inggeris tak tadi, bahasa Jepun, bahasa Inggeris. Okey. Dia tengok air tu kembali bersinar. Dia kata air faham dia cakap apa. Orang kata ilmu setan. Okay, fine, no problem. Surah Al-Anbiya ayat 30. Catat Al-Anbiya ayat 30. Allah berfirman, Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Kata Allah, adakah orang-orang kafir? Masaru Emoto waktu tu belum Islam, sekarang tak tahu. Kita doa hidayah, kita tak tahu. Orang tu jangan kita duduk tengok dia, kita hukum macam-macam. Kita belum tahu akhirat. Sangka baiklah kita. Adakah orang-orang kafir, kata Allah, tak melihat bahawa langit dan bumi, ni yang kata sains setan ke tidak ni, langit dan bumi kanata ratqa, satu masa mereka bercantum.
Fafataqnahuma, kamilah yang memisahkan kedua-duanya dengan pisahan yang cukup dahsyat. Ini datang dalam ilmu sains. Siapa mengaji sains, kuantum dan sebagainya, dia akan datang satu benda namanya Big Bang Theory, teori letupan besar. Dalam Quran, dia bukan teori, dia benda dah berlaku. Allah dah buat satu letupan besar memisahkan langit dan bumi. Kemudian tak pasal-pasal keluar hujung ayat dia bunyi begini. Wa ja'alna minal ma', dan kami telah jadikan dari air kulla syai'in hayy, sesuatu yang namanya kehidupan. Air hidup. Afala yu'minun, maka adakah mereka tidak mahu beriman lagi, kata Allah. Ayat ni dibentangkan kepada Rasulullah ilmu tu. Terkejut dia. Dia kata bila ayat ni turun, bila orang ni bawa ayat ni, aku jumpa tahun 2000. Tahun berapa? Tahun 2000 aku jumpa air hidup. Air hidup, air boleh faham. Air yang terhasil daripada dua unsur, H2O, dua atom hidrogen diikat dengan ikatan kovalen dengan oksigen jadi satu molekul air. Tiba-tiba Masaruk ilmu tu hanya seronok bagi tahu air hidup. Quran cerita 1000. Waktu tu tak apalah, kita cerita 1400 tahun. Mudah. Tahun 2000. Sekarang 2020, baru 23 tahun orang tengok pun air hidup. Quran cerita bila? 1400 tahun. Macam mana orang nak kata Quran sains adalah ilmu setan? Tapi ada hak setan dia. Kat mana setan dia? Bila Charles Darwin bagi tahu bahawa manusia daripada mamas, beruk kera orang hutan. Sampai sekarang orang hutan tu adalah hutan. Dia tak pernah datang berkhidmat dalam tiada. Dia tetap orang hutan tu. Tak pernah kita tengok beruk kera tu pakai sepeda, kecuali yang dipakai. Sampai sekarang cimpanzi tu tak reti tuan-tuan untuk nak baca Quran. Dia duduk dalam hutan macam tu berapa ribu tahun dah. Charles Darwin seorang Yahudi, dia nak tutup hukuman Allah kepada puak-puak Yahudi yang pergi cari ikan pada hari Sabtu. Hari apa? Sabtu. Hari tu tak boleh kata Allah Ta'ala. Nabi Musa bawa satu perintah Tuhan, Sabtu tak boleh said, tak boleh pergi tangkap ikan. Kamu diharamkan. Tuhan tu berhukum, kamu tak boleh pergi. Maka kalau yang buruk, maka bina satu terusan buat telaga ikan pada hari Sabtu. Air pasang, ikan masuk ke perangkap ikan. Hari Ahad mereka ambil. Lalu dia kata, kami tak memburu pada hari Sabtu. Nak buat macam ni ikan tu masuk, kami ambil lah hari Ahad. Allah sumpah mereka keradatan khasiin, jadi kera yang hina. Nak tutup malu jadi kera yang hina. Dia bawa satu teori Charles Darwin, manusia dari mawas mengalami proses evolusi. Yang sebenarnya beruk kera tu adalah dia. Itu baru setan. Itu baru syaitan. Jadi pandangan saya seperti jawapan tadi, Quran ini adalah saintifiknya wahyu. Itu baru cerita air. Belum cerita tentang cahaya. Sebab tuan-tuan TLDM saya ambil contoh air lah. Tengok air teringat kehidupan. Surah Al-Anbiya ayat 30. Jadi kesampingkan yang syaitan tadi, kerana banyak elemen sains yang bersifat tepat dengan Al-Quran. Tapi kalau kita jumpa mana-mana fakta sains, dengar elok, mana-mana fakta sains yang bercanggah dengan Al-Quran, tolak sains, terima Al-Quran. Soalan berikutnya jika ada. Masa datang. Soalan kedua. Cepat. Silakan. Ustaz, saya berwarna satu syahrul. Assalamualaikum Ustaz. Kita terima yang ini dulu. Sekejap itu soalan ketiga. Saya nak tanya berkenaan zikir harian. Zikir kadang zikir harian yang pertama, contoh hari Jumaat ni, ya Allah,
Ya. Betul. Saya cuma nak tanya zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih Tuan. Tuan yang bertanya tadi, Tuan Pegawai Waran 1 Syahrul, dia tanya tentang zikir harian. Zikir harian yang hadirin hadirat rahimakumullah, ya, banyak. Macam hari Jumaat kita nak sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Kemudian kita baca pula, nanti jumpa zikir lain pula, ya. Kita jumpa zikir lain pula. Ustaz, soalan dia, untuk hari Jumaat Nabi buat zikir apa? Baik. Untuk hari-hari Nabi paling banyak zikir adalah istighfar. Berapa banyak zikir? Sahabat bercerita macam-macam. Ada sahabat bagi tahu, aku dengar Nabi bawa sampai 70. Ada sahabat kata, aku tak terbilang berapa banyak yang Nabi zikir. Ada sahabat kata, aku dengar sampai selesai ceramah Nabi duduk sebut, Nabi duduk sebut zikir tersebut. Esok hari Sabtu, apa zikir esok? La ilaha illallah. Sahabat kata, ada aku dengar Nabi sebut sampai 1000 dan sebagainya. Baik, nak jawab soalan ini tuan-tuan dan puan-puan, satu, ada bizikrillah tatma'innul qulub. Tak ada benda lain yang tenangkan hati melainkan zikir. Zikir ni datang dengan 3 benda. Pertama, ingat, ya, qalbi. Kedua, sebut. Yang ketiga, perbuatan. Zikir paling dahsyat adalah salat. Karena itu Nabi kata, Quran sebut aqimis salat dari zikri. Dirikanlah salat untuk zikir, ingat kepada. Zikir yang Nabi buat terlalu banyak. Nak ambil satu Ustaz yang Nabi tak pernah tinggal setiap hari, salat. Dalam salat sempurna segala zikir. Dalam salat ada kalimah Allah, Allahu Akbar. Dalam salat ada la ilaha illallah, bila asyhadu an la ilaha illallah. Dalam salat ada segala-galanya. Ada Quran dalam salat, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ya, semua ada. Tahlil tu apa dia? Takkan kita tahlil tu macam kita buat majlis tahlil, dah. Tahlil tu la ilaha illallah tu tahlil. Tasbih apa dia? Subhanallah. Tahmid apa dia? Alhamdulillah. Lagi? Takbir. Takbir apa dia? Allahu Akbar. Lagi? Hauqalah apa dia? La hawla wa la quwwata illa billah. Istighfar apa dia? Astaghfirullahal azim. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, buatlah apa saja yang Nabi buat. Dak ni nak cari satu Ustaz, paling bagus adalah istighfar. Kalau kita paling banyak dosa. Saya datang bersangka dengan tuan-puan, istighfar banyak-banyak. Tuan-puan pula bersangka dengan saya, istighfar banyak-banyak. Kita saling-saling bersangka, pakat-pakat istighfar. Ya, sangkaan tak boleh nak elak. Ya, iblis dia akan sentiasa ganggu kita. Dia akan main bisik, cuba kau cakap. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Kita pun terlintas. Wajib tak tu Muhammad ni kan. Astaghfirullahaladzim. Dan kita tak perlu nak pergi beritahu dia, aku tadi terlintas cakap dengan kau macam apa kau ni. Pasal-pasal bertumbuk kan. Oh ya. Jadi istighfar paling bagus pun. Karena setiap masa waktu ketika adalah zikir yang teramat-amat di. Baik, soalan yang tadi last. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya Ustaz hari ini, saya nak tanya, di akhir zaman nanti matahari akan keluar sebelah barat, dan pada sebelum itu bumi akan menjadi gelap. Manusia yang hidup zaman itu macam mana akan menentukan waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya? Soalan dia panggil, kalau di sekolah dia panggil kebak, kemahiran berfikir aras tinggi. Kebak. Ya. Perempuan ada anak, tanya anak tu, kebak tu apa dia? Seawal ajar satu maka telah didedahkan dengan kebak. Sebab semalam saya semak kertas jawapan anak saya. Saya kata, kenapa tak jawab soalan ni? Dia kata, kat mana apa? Kan, adik Rizal ada berapa orang? Dalam pernyataan tersebut dia tak cerita ada berapa orang, tapi dia beritahu Rizal ada adik yang bernama Rina. Kena tengok kat gambar. Gambar tu ada seorang budak perempuan duduk di sebelah Rizal. Jadi kena jawab, budak tu kena tengok statement, kena tengok gambar.
Baru budak tu boleh jawab, Rizal mempunyai seorang adik. Itu main kebat. Ini soalan kebat juga. Matahari naik sebelah barat, terbenam sebelah timur, dan beberapa waktu ketika bumi akan menjadi gelap. Macam mana nak tentu waktu sekarang? Cantik soalan. Satu, kita tidak tahu keadaan manusia pada waktu itu. Satu, kerana dalam riwayat menyebut manusia sesat pada waktu itu. Akan tetapi mitos dan juga fakta kita kena ambil jadi panduan. Kerana tak akan ada orang yang berhenti tinggal salat hingga hancur umur dunia. Maka salat tetap akan mengikut pergerakan matahari. Salat yang kita sebut tadi semua pergerakan matahari, tak ada satu pun pergerakan bulan. Tapi yang nak tentu bulan bila, untuk apa? Untuk haji, untuk puasa, untuk penentuan permulaan hari. Lepas tu hal-hal lain waktu cerita tentang matahari. Mana tidaknya gelincir matahari, terbenam matahari, naik fajar. Bukan naik matahari tau, naik matahari tu dah subuh dinosaur. Maka tetap akan ikut matahari, tetap akan mengikut bayang. Ustaz, takkan orang nak menghadap ke timur, orang akan menghadap ke barat. Ya, waktu itu kena ikut cahaya matahari dari barat. Gelincir matahari, sebab Quran tak cerita gelincir timur barat, Quran cerita umum. Saat sekarang kita ikut naik di timur, terbenam di barat, maka kita ikut bayang dia ada di timur, kita salat zuhur. Nanti dia naik di barat, bayang akan ada di mana? Dia naik di barat, bayang akan ada di dia naik di timur, bayang ada di barat. Dia naik di barat, bayang ada di jangan keliru. Dah jawab timur tu yakin lah. Yakin dengan jawapan. Ya ke? Bayang akan ada di timur. Gelincir saja bayang ada di timur, solat zuhur. Bayang lebih daripada objek solat asar. Terbenam saja di ufuk timur, solat maghrib. Hilang mega merah di langit, solat aid. Naik fajar semula di barat, solat. Ya, macam itulah keadaan. Alhamdulillah, saya nak melabuhkan tirai. Guru saya pesan, ketika ceramah jangan lebih daripada 3 muka. Saya dah tengok 3 muka tersebut, dan saya tunggu sampai muka yang ketiga. Guru saya dia pesan, ini betul pesanan guru saya. Ni saya tak cedok mana-mana ceramah. Bapak boleh ambil buat modal. Satu malam saya ceramah sampai jam 12, tak berhenti, jam 2 pagi baru berhenti. Berbetulan saya ceramah di pondok. Orang-orang tua pondok tak ke mana balik, dia tidur kat pondok dia je. Jadi dekat kereta nak naik pada waktu tu ada embun jantan, betina semua ada. Guru saya kata, Jam, kau malam ni jam bertindan, kau tak berhenti-berhenti lagi. Orang pun nak balik bertindan jam. Bahasa guru halus lah. Kita lain kali kalau ceramah 3 muka, berhentilah. Habis ceramah tu 3 muka, berhenti. Dia orang di 9, orang combong, ya, rantau, rembau di 9. Jadi saya kata muka apa tu? Muka yang pertama jam, muka orang yang kau ceramah tu. Mula senyum golak-golak gurau, lama bertukar jadi bulldog romang. Nampak dah muka tu, muka boring dah ada. Alhamdulillah, settle lah tugas tu. Muka yang kedua tu, muka jam. Ada orang tu tak ada jam di tangan tu, tapi dia angkat-angkat kecil tu dia betul dekat jam. Dulu orang ada jam buka kan, tak ada lah sekarang. Muka yang ketiga tu, muka yang ketiga jam, muka pintu. Kau tengok ya orang keluar kan, berhentilah jam. Saya puas hati pagi ni, 3 muka telah saya baca. Saya susun 10 jari, minta maaf ada salah silap sepanjang program kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat rahmat, kasih sayang, pertolongan, inayah Allah SWT. Doakan saya, isteri, anak-anak, keluarga, pembantu dan semua kaki tangan, ejen-ejen dan juga semua keluarga kita sihat walafiat, untuk kita
bersemangat, ya, tak ganggu tugasan kita, dan kita boleh fokus kepada kerja kita dengan sempurna. Kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tadahkan tangan pada pagi Jumaat ini ya Allah, di Pengkalan TLDM Pulau Indah ini ya Allah, memohon kepadamu dengan satu tujuan, ampunkan kami ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami mohon keampunanmu dan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Dengan tangan yang kami sedang tadahkan ini, tangan ini pernah lakukan maksiat kepadamu ya Allah. Tangan ini juga ya Allah, kami sedang meminta dengan betapa malunya kami ya Allah. Tapi inilah kami manusia, sentiasa lemah berhajatkan kepada pertolongan. Takkanlah Engkau tidak mahu menolong kami ya Allah, sedangkan Engkau Tuhan yang aman dan maha pengampun. Kami berdosa dengan lidah, dengan bibir ini. Kami tetap memohon dengan menyebut ampunkan kami ya Allah. Kami berdosa dengan mata yang Kau kurniakan, dengan kaki yang Kau berikan. Ya Allah, kami tetap akan datang memohon keampunan. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami dengan Rasul-Mu yang telah Engkau perjalankan ia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, menerima salat di tempat yang terjauh ya Allah, di saat baginda keseorangan hanya denganmu ya Allah, tetapi kami abaikan salat. Dia adalah ibadah yang pertama Engkau akan hisab. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami insan yang mendapat syafaat Rasul kami. Sudikan baginda memandang kami dan senyum pada hari kiamat nanti. Sudikan baginda mengulurkan lidahnya buat menutup keaiban tubuh kami ya Allah. Sudikan baginda hulurkan air dari telaga Kautsar buat hilangkan dahaga dan lapar kami. Ya Allah, kami mohon lagi ya Allah, ampunkan dosa kami dengan ibu kami yang berada jauh dengan kami, ataupun mungkin Engkau telah jemput ibu ya Allah. Ya Allah, wajah ibu terpahat di kalbu. Ibu itulah yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari. Ibu itulah yang telah lahirkan kami hingga koyak raba isinya, terbelah kulitnya, bersimbah darahnya, berjuraian air matanya, berguguran peluh keringatnya. Ibu itulah yang susukan kami hingga kami membesar, berkhidmat dengan TLDM hari ini ya Allah. Darah, daging, tulang temulang, hatta kulit dan bulu roma kami, semuanya dari susu ibu ya Allah. Ampunkan ayah ya Allah, lelaki yang namanya dibintikan dengan nama kami, takkan hilang nama tersebut ya Allah. Ampunkan ayah lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah ya Allah yang peluh keringat air matanya hatta darahnya tumpah turun mencari rezeki. Hari ini kami sedar betapa dahsyatnya usaha ayah besarkan kami. Ya Allah, ampunkan kedua-dua wali karamahmu itu ya Allah. Ya Allah, ampunkan pasangan-pasangan hidup kami. Dengan mereka kami beroleh ketenangan, bahagia, mawaddah, rahmah, sakinah. Ampunkan anak-anak kami, dengan mereka menjadi penyeri mata kami. Jadikan mereka insan yang berjaya, cemerlang kalau mengambil peperiksaan SPM A+ bagi seluruh subjek. Kalau dalam setiap perjuangan cemerlang dunia hingga akhirat. Ampunkan sahabat-sahabat seperjuangan kami yang berkhidmat bersama kami di sini ya Allah. Juga dalam seluruh perkhidmatan keselamatan negara khususnya. Aman makmurkan Pengkalan TLDM Pulau Indah ini dan Kiri Sultan Abdul Aziz Shah ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf daripada saya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.